أعوذ من الشيطان الرجيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya terima Tuan Nazir Muslimin Semat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi selepas beberapa kali tahun lepas, kali terakhir. Dan saya kali ini diminta oleh Hostia Masjid untuk perbincangan tentang sejarah negara kita, dan khususnya lah sejarah petani di bawah tajuk Rahsia Negeri Melayu di sepanjang Malaysia. Itulah tajuk yang diberikan oleh masjid kepada saya, dan izinkanlah saya cuba untuk melihat apakah rahsia negara yang telah jatuh ke tangan orang lain. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Kabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan mereka yang berjihad dalam kami, nescaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami padanya, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Inilah perjuangan orang dulu. Kita telah dimuliakan dengan Islam, dan satu masa dulu kita berada di sini. Sebelum kita lihat petani, kita lihat satu buah negara yang lebih lama, iaitu Campak. Di sinilah kita bermula, dan orang Melayu ketika pertahankan Campak telah berubah daripada negara Buddha menjadi Islam. Dengan Islam kita dimuliakan Allah, dan perjuangan umat Islam di Campak cukup lama. Kita pertahankan Campak selama 700 tahun sehingga akhirnya kita kalah. Kita kalah dan kita meninggalkan bumi kita yang tercinta. Bumi kita yang bernama Campak telah hilang, dan sekarang diambil oleh orang lain namanya Vietnam. Vietnam mengambil kota kita selepas 7 tahun perjuangan kita. Semasa kita sebelum Islam dan selepas kita Islam, perjuangan kita begitu lama sehingga kita telah hilang negara kita. Negara kita yang pertama yang kita hilang ialah Campak. Dan 700 tahun kita telah membina sebuah tamadun yang besar. Di situlah kita lihat Wali Songo telah dihantar oleh Raja Osmania untuk memberikan dakwah di Campak. Di antara yang awal dihantar ke Campak ialah Syed Hussein Kubro Jamalai, iaitu ayah kepada seluruh Wali Songo yang kemudian dihantar ke Jawa. Di sinilah betapanya Islam begitu kuat. Tetapi sayang, kekalahan kita bukan kerana kekuatan musuh semata-mata, tetapi pengkhianatan daripada perjuangan kita. Orang Melayu ketika itu, orang Melayu Campak, perjuangan kita sentiasa dikhianati dari dalam, dan akhirnya Campak telah jatuh. Hanoi, bumi kita telah hilang, dan Ho Chi Minh ialah bandar kita terakhir. Ho Chi Minh telah didapati oleh bangsa Mongolia bernama Biak. Biak ini kemudiannya menamakan bumi Melayu ini sebagai Vietnam sekarang. Vietnam ialah bumi Melayu yang telah hilang, dan sebahagian besar ahli sejarah negara kita tidak mengetahui pun asal-usul kita di sana. Kita berpindah ke petani, kita berpindah ke selatan, kita pindah ke Aceh. Aceh ialah orang Campak. Apabila kita kalah di Campak, kita pindah ke Aceh. Aceh ialah orang Campak, dan orang Campak masih bercakap, orang Aceh masih bercakap Campak sampai hari ini. Dan saya tanya orang Aceh tidak tahu asal-usul mereka. Mereka tidak tahu pun mereka bercampak. Tuan-tuan dan saya hormati. Dan kita telah meninggalkan sebuah tamadun yang besar. Dengan perasaan sedih kita meninggalkan, hanya kita sempat bawa balik ke negara kita hanyalah buah campak, yang sekarang kita panggil Campadak. Inilah kenangan terakhir kita. Kita bawa bersama kita buah campak, Campadak, buah campak. Dak itu buah, Campadak. Kita juga bawa Campaka, bunga campak. Kita juga masih ada kenangan dengan campak, dengan bunga yang kita bawa bersama. Dan inilah kenangan terakhir kita. Bumi kita telah diambil orang lain. Sebuah bumi yang besar telah hilang. Kemudian kita berpindah ke petani. Sebelum kita pindah ke Kedah, kita pindah ke Aceh, kita pindah ke Minangkabau, dan akhirnya tinggallah kenangan sebuah empire yang hilang
Dan itulah sifat orang Melayu. Orang Melayu sentiasa kalah dalam perjuangan. Orang Melayu sentiasa kalah dalam perjuangan sejak daripada zaman Campa sampai sekarang. Sebab dalam perjuangan ini ada pengkhianat sepanjang zaman. Itulah yang harus kita ambil iktibar dalam perbincangan kita hari ini. Kita lihat, kita hanya sempat berpantun bunga cempaka kuning berseri untuk hiasan tengkolok dan tajam. Jika tidak tahu menari, jangan salahkan papan dipijak. Inilah kenangan kita yang kita bawa di sana. Ini bunga campak. Di sini kita panggil bunga kemboja. Ini kalau kita pergi ke Vietnam atau kita pergi ke Kemboja, mereka sebut ini bunga campak. Kita sebut bunga kemboja. Sebab sebahagian orang campak berpindah ke Kemboja apabila kita dihalau, meninggalkan bumi kita dan kita merempat di Kemboja. Masih ada kapecam. Kapecam inilah simbol larian daripada bumi asal kita campak dan kita berpindah ke Kemboja menumpang bumi Khmer sampai hari ini. Ini sejarah malang kita sebelum kita berpindah ke Patani. Orang Campa juga berpindah ke Patani. Wali Songo juga terpaksa berpindah ke Patani. Dan Patani menjadi Serambi Mekah yang pertama selepas ulama daripada Campa telah berkumpul di Patani. Patani membina satu tamadun yang besar kemudiannya. Ulama telah berkumpul di situ dan Patani menjadi sebuah empire. Empire-nya sangat besar daripada hujung sampai ke Terengganu. Terengganu itu Besut ialah masih lagi Patani. Besut itu maksudnya hujung Sut. Tempat yang paling hujung dalam wilayah Patani ialah Besut. Dan kita juga mempunyai Bangkok. Bangkok itulah bumi Melayu yang kemudian jatuh pada satu bangsa lain. Di sebelah kanan Campa kita kalah kepada bangsa Piek atau Vietnam. Di sebelah atas di Bangkok kita kalah kepada bangsa Ayutthaya. Bangkok itu maksudnya bukan lurus, tidak lurus. Bangkok kita namakan Bangkok dan sekarang masih dipanggil Bangkok. Dan itulah negara kita kedua yang hilang. Nama asal ialah Kemboja Desa. Bangkok itu asalnya negeri Melayu bernama Kemboja Desa. Pun hilang kemudian. Kita hilang Campa, kemudian kita hilang Kemboja Desa. Kita berkumpul di Patani. Kita berkumpul di Aceh. Kita berkumpul di Pangkalan Cepa. Cepa adalah Pangkalan Campa. Dan kita merempat di seluruh alam Melayu. Itu sejarah bangsa kita. Dan tuan-tuan, kita juga bakal kehilangan Patani yang kita nak bincang hari ini. Ialah kisah sedih yang kita sebut hari ini. Kisah bangsa yang kalah. Dan kita juga pindah ke Kedah. Satu masa Kedah namanya kalah. Dan selepas Islam datang ke Kedah, umat Islam dicadangkan supaya kalah, ditukar menjadi Qadah. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Arab, mereka sebut mereka datang ke kalah. Kalah itulah Kedah. Istilah kalah tidak sesuai untuk Islam. Rasulullah menukar nama-nama yang tidak indah kepada indah. Umpamanya Zaid Khair ditukar menjadi Zaid Khair. Nama-nama negatif tidak direstui dalam Islam. Jadi termasuklah kalah kita tukar menjadi Kedah. Dan orang Kedah tidak tahu bahawa bumi mereka asalnya nama kalah. Kedah ialah bumi yang kalah. Tuan-tuan yang hormati. Sekarang kita lihat Patani yang bakal jatuh. Dan ketika itu ulama kita banyak berkumpul di Mekah. Dan sebelum daripada Campa kita berhenti di Patani, sebelum kita kalah lagi di Campa, dan disebab itu Patani dinamakan Serambi Mekah sebab hubungan kita dengan Mekah ketika itu sangat rapat. Ketika itu Osmaniyah telah menjadikan bumi alam Melayu sebagai naungan kepada Osmaniyah. Dan episod ini tidak jelas dalam sejarah kita. Hari ini saya ingin sebut kisah yang tidak disebut dalam sejarah, the untold story, tentang sejarah bangsa kita yang tidak tercatat dalam sejarah. Inilah Mekah ketika zaman Osmaniyah. Bangunannya sangat sederhana. Bangunan yang paling tinggi ialah bangunan Kaabah. Osmaniyah tidak membenarkan bangunan dibina lebih tinggi daripada Kaabah sebab apabila kita masuk ke Masjidil Haram, tempat yang pertama kita lihat ialah Kaabah. Dan bumi Mekah ialah bumi untuk Islam seluruhnya. Oleh sebab itu, ramai ulama daripada alam Melayu yang bermausatin di Mekah. Mekah ialah bumi umat Islam bersama. Itu sejarah lama, sejarah ketika zaman Osmaniyah, ketika zaman Patani menjadi Serambi Mekah, ketika Aceh menjadi Serambi Mekah,
maka Mekah dikuasai oleh Utsmaniyah yang menjadikan Al-Haramain ataupun Mekah dan Madinah ialah bumi Islam yang kita boleh pergi bila bermasa sebab itu bumi kita. Tetapi kerajaan baru telah bertukar di Mekah. Kerajaan baru tidak membenarkan untuk bebas kita ke Mekah kecuali dengan kebenaran mereka. Mereka isytiharkan bumi Mekah dan Madinah adalah bumi keluarga mereka. Dan untuk pergi ke Mekah mesti kita minta izin dari mereka. Kalau mereka tidak beri, tak boleh kita pergi. Dan patah larang selama ini, bangunan yang berada di sekitar Masjidil Haram tidak boleh melepasi ketinggian Kaabah telah dijabat. Mereka membina bangunan yang pencakar langit di sekitar Kaabah, dan itulah perbezaan antara satu masa ketika Utsmaniyah dan ketika zaman moden hari ini. Saya ingin membawa tuan-tuan ketika zaman Utsmaniyah. Kita berada di bawah Utsmaniyah. Utsmaniyah yang kita lihat ialah berpusat di Istanbul, berpusat di Bursa, berpusat di beberapa kota di Turki sekarang, tetapi itulah kawasan yang mereka ada ialah di kawasan sekitar tersebut. Tetapi pengaruhnya seluruh umat Islam dunia menjadikan Utsmaniyah sebagai khalifah mereka walaupun mereka diterima atas barat, dan liputan penguasaan pengaruh Utsmaniyah ialah daripada barat ke timur, daripada barat Afrika sampai ke Sabariah di Rusia sekarang. Sabariah itu sekarang kita panggil Siberia. Dan itulah pengaruh Utsmaniyah termasuk negara kita. Tuan-tuan boleh lihat, alam Melayu juga dianggap sebagai Utsmaniyah. Simbol Utsmaniyah adalah bulan bintang. Dan setiap negara yang di bawah Utsmaniyah, di atas masjid ada bulan bintang. Bulan bintang bukan simbol Islam tetapi simbol Utsmaniyah. Utsmaniyah telah jatuh pada 1924, tetapi bulan bintang masih ada di atas masjid kita. Maksudnya sejarah kita bersama Utsmaniyah tidak pernah dipadamkan. Walaupun hari ini sejarah telah berlalu, tetapi hubungan ini masih kita jaga sampai sekarang. Dan saya ingin sebut bagaimanakah pengaruh Utsmaniyah di petani, di alam Melayu. Bahkan ketika zaman keagungan Utsmaniyah, Sultan Melaka ketika itu dijemput ke Istanbul dan dilantik menjadi gubernur Utsmaniyah di sebelah timur. Gelarannya dalam sejarah Turki ialah Sultan Mansur Shah disebut sebagai Mansur Pasha, dan Sultan Iskandar Aceh disebut sebagai Iskandar Pasha, sebab Melaka di bawah Utsmaniyah, Aceh di bawah Utsmaniyah, dan seluruh alam Melayu sebagai tulisan ini ialah di bawah Utsmaniyah. Dan sejarah negara kita tidak pernah sebut kita bersama Utsmaniyah sama sekali. Sejarah yang sebab inilah sejarah yang tidak ditulis. Dan setiap khalifah di Istanbul, mereka menjadikan kawasan naungan mereka tanggungjawab, termasuklah dari segi pertolongan, ketertaan dan juga diplomatik dan sebagainya. Walaupun negara ini sangat besar, barangkali pengaruh yang terbesar dalam sejarah Islam daripada pantai barat Afrika sampai ke Siberia, itulah pengaruh Utsmaniyah. Ketika itu di masjid seluruhnya kita membaca khutbah kepada Sultan Utsmaniyah, dan terakhir kita membaca khutbah kepada Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924 di Masjid Jugra di Kuala Langat. Masih membaca khutbah bukan pada Sultan Selangor tetapi kepada Sultan Utsmaniyah pada tahun 1924. Bila jatuhnya Utsmaniyah, baru kita baca kepada Sultan Alauddin di Jugra. Sebelum ini semua Malaysia membaca khutbah hari Jumaat kepada Sultan Utsmaniyah. Maksudnya kita bernaung di bawah Utsmaniyah. Sejarah ini sejarah yang telah berlalu. Dalam konteks ini kita lihat Mekah menjadi tempat pertemuan umat Islam. Ulama kita di alam Melayu banyak yang berkumpul di Mekah, membeli tanah dan mewakafkan tanah kepada umat Islam. Di sekitar Masjidil Haram sampai sekarang banyak tanah wakaf umat Melayu dan diambil oleh kerajaan baru ini untuk dirikan hotel-hotel besar, dan sebahagian hotelnya hotel Ramadan, tuan-tuan, itulah di atas tanah orang Melayu. Banyak hotel di sekitar Mekah kita lah dibina di atas tanah wakaf orang alam Melayu, termasuk orang Aceh, termasuk orang Brunei, termasuk tanah Melayu, Sampas, Pontianak, semuanya mereka kita ada tanah di keliling Masjidil Haram, tetapi sekarang tidak dapat well identified. Tidak boleh lagi kita kenal pasti, dan sebahagiannya masih ada, semasih lain tidak jelas. Itu sejarah yang lama. Hubungan kita dengan Mekah sangat rapat, dan di sanalah apabila negara kita dijajah, dan ulama kita lah yang mengasuh pejuang-pejuang untuk kembali berjihad.
menentang penjajah, sama ada Belanda di Jawa ataupun Spanyol di Filipina ataupun British di tanah air kita. Sedangkan sebahagian besar orang Melayu, sekali lagi, mereka belok pada perjuangan ulama kita. Mereka bersama dengan British. Mereka menjadi pion British. Mereka menjadi mata-mata British. Mereka menjadi tentera British dengan gelaran Malay Regiment. Mereka bekerja di bawah British dan kita dapat saksikan bagaimana beloknya perjuangan orang Melayu dalam perjuangan. Sementara ulama kita sedang berjuang untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan, tapi sebahagian orang Melayu bekerjasama dengan penjajah, dan itulah sejarah bangsa Melayu yang sangat mengkhianati dalam perjuangan. Maafkan saya, tuan. Kalau kita lihat sejarah kita, tidak boleh lagi pada sejarah pengkhianatan. Dan hari ini saya bawa yang pahit. Selalunya tuan-tuan dengar yang manis-manis, awas, kecil manis. Saya bawa ubatnya ini, yang pahit. Tuan-tuan yang semati, kita lihat di petani, walaupun Islam telah sampai ke petani dalam kurun yang awal. Sejarah bertulis di petani, Islam sampai di petani pada tahun 800 Mesir. Maksudnya hanya 100 tahun Islam berada di Madinah, Islam telah sampai ke sini. Bahkan catatan Jawa mengatakan ketika zaman Rasulullah, para sahabat telah sampai dalam Melayu. Tetapi catatan ini tidak dapat kita pastikan secara tepat sebab tulisannya masih tidak jelas. Tetapi kita lihat di petani, Islam telah sampai sekitar tahun 800 Mesir. Dan kerajaan yang pertama bertapak dalam kurun yang ke-15 atau 16. Raja Hindu ataupun Buddha yang pertama yang berislam ialah Raja Ismail Shah Petani. Dan tuan-tuan yang pergi ke Gresik dapat menyaksikan kubur raja pertama, iaitu Raja Ismail Shah yang telah menjadi petani sebagai negara Darussalam. Dikatakan kerajaan Sriwijaya telah hilang, kerajaan Langkasuka telah hilang, mereka tidak hilang. Sebenarnya Langkasuka menjadi Darussalam. Raja-raja Langkasuka telah menjadi raja Islam. Oleh sebab itu berakhirlah kerajaan Langkasuka, bukan berakhir, tetapi dia menjadi Darussalam, raja yang sama. Raja yang samalah yang membangun petani. Dan dalam sejarah negara kita, petani dipinggirkan dalam sejarah perkembangan awal. Tetapi mari kita lihat perkembangan yang berlaku di sana. Di sini kita lihat masjid yang dibina yang ada hubungan dengan petani ialah masjid di Jawa, Masjid Demak. Bagaimanakah hubungan antara Jawa dengan petani, dengan Kelantan, dengan Champa? Tetapi bila kita Champa telah jatuh, kita jadikan petani sebagai tempat persinggahan kita dan tempat perjuangan kita. Pada masa yang sama, Osmaniyah telah mengarahkan ulama-ulama daripada seluruh dunia supaya datang ke Champa dan terus ke Jawa. Wali-wali Songo ialah bukan orang Jawa, ialah orang yang dihantar oleh Osmaniyah untuk sampaikan mesej kepada orang di Jawa. Jawa sangat awal Islam sampai, tapi mereka lewat perkembangan. Kurun ke-14, ke-15, Hindu masih berkuasa dan Islam hanya bertapak dalam kurun yang ke-15 di kawasan Demak, dan disitulah sejarah yang ada hubungan dengan petani. Mari kita lihat sejarah agung tersebut. Ini juga masjid yang dibina oleh keluarga Wali Songo yang namanya Masjid Teluk Manuk. Kalau tuan pergi ke Narotibat sekarang, masjid ini ada hubungan dengan keluarga Wali Songo, menunjukkan betapa rapatnya antara petani dengan Jawa, betapa rapatnya antara Kelantan dengan Jawa. Dan di Jawa ada kampung Kelantan, di Kelantan ada kampung Jawa, sebab hubungan di antara kawasan ini ialah satu hubungan perjalanan dakwah yang sangat-sangat aktif. Dan tuan-tuan lihat sejarahnya. Masjid yang dibina di Demak, masjid yang dibina di Teluk Manuk, masjid yang dibina di Gresik, masjid yang dibina di Kampung Laut, Kelantan. Cuba tengok tiga-tiga. Masjid Kampung Laut, masjid Demak, masjid Teluk Manuk, hampir sama. Dan dibina dalam acuan ataupun dalam seni bina Champa. Seni bina Champa masih wujud walaupun Champa telah hilang. Dan 3 lapis ini, tuan-tuan, kita lihat dalam konteks masjid yang dibina pada masa lalu, 3 lapis menggambarkan falsafah Islam itu sendiri. Falsafah Islam, iman dan ihsan. Dan tingkat yang teratas ialah ihsan. Matlamat agama ialah akhlak yang mulia.
Dan itulah binaan masjid yang dibina sama ada Demak ataupun di Teluk Manuk ataupun di Kapal Laut, ialah di antara sejarah Islam yang agung, dan kita tidak pernah disempadan oleh geografi. Satu masa dulu kita hanyalah satu negara, satu ummah. Geografi tidak ada, tetapi apabila kita dijajah, kita dibelah oleh geografi. Di sini kawasan Indonesia, ini Malaysia, ini Filipina, ini Thailand, ini Singapura, dan kita hanyalah berjuang untuk negara kita. Sedangkan satu masa kita satu ummah, satu akidah, satu agama. Tapi sayang apabila kita telah dipecahkan oleh penjajah. Mari kita lihat masjid-masjid bersejarah. Ini Masjid Demak yang dibina oleh Raden Patah, anak raja Hindu yang telah memeluk Islam dan dibantu oleh para wali songo. Banyak wali songo yang membantu raja ini yang membentukkan di Jawa, dan mereka datang pada Campah. Mereka datang di Patani, mereka datang pada Kelantan, dan mereka bertumpul di sini sebab Jawa paling lewat perkembangan Islam walaupun Islam sampai awal. Tetapi oleh kerana Majapahit dikuasai oleh Hindu, maka di situlah usaha Kerajaan Osmaniyah supaya seluruh ulama kita tumpukan Jawa, sebab Jawa belum menjadi negara Islam. Campah telah menjadi negara Islam, Patani sudah Islam, Kelantan sudah Islam, tapi Jawa belum. Oleh sebab itu sangat mendukacitakan Kerajaan Osmaniyah. Maka khalifah kita minta tumpukan Jawa dan hantar banyak ulama kita supaya sampaikan mesej Islam kepada orang Jawa. Tuan-tuan sebati. Ini adalah Masjid Teluk Manuk, dibina selepas masjid ini. Masjid ini Masjid Gresik, dibina oleh ketika zaman Sultan Ismail Shah. Walaupun berbagai-bagai mitos yang dikaitkan masjid ini, tetapi mitos itu tidak tepat. Yang benarnya masjid ini masjid pertama yang dibina oleh Kerajaan Islam dan tidak sempat siap oleh ketika zaman Muzaffar Shah, ketika Ismail Shah, disiapkan ketika anandanya, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Raja Islam Patani yang kedua. Dan masjid ini dibakar oleh Ayutthaya, dan kita pertahankan Patani begitu lama. Kita berjuang di atas nama jihad. Ulama-ulama kita yang balik Mekah mengasuh pejuang-pejuang di Mekah supaya kembali pertahankan Patani, pertahankan alam Melayu daripada penjajah. Dan daripada serangan Siam, Ayutthaya sangat berminat dengan Patani, dan akhirnya mereka datang menyerang kita. Mereka membakar masjid yang pertama. Yang tinggal ialah rangka yang sekarang masih menjadi sejarah. Bagaimanakah perkembangan Islam awal di Patani. Tuan-tuan yang hormati. Ini ialah Telaga Hang Tuah di depan Masjid Gresik. Sebab Hang Tuah sentiasa berada di Patani, pertahankan kerajaan Islam Patani daripada serangan Siam. Oleh sebab itu Raja Patani menjadikan Hang Tuah sebagai panglima besarnya untuk menentang Siam, sedangkan ulama ataupun profesor terbesar kita, profesor hebat kita mengatakan Hang Tuah tidak wujud. Dalam sejarah Patani, di sinilah tempat Hang Tuah berkampung dan dengan para pejuangnya yang dijemput untuk pertahankan Patani daripada serangan Siam. Dan di Melaka ada perigi Hang Tuah, di sini ada Telaga Hang Tuah. Tetapi di Patani ada Telaga Hang Jebat, tetapi di Melaka tidak ada. Maksudnya sejarah Hang Tuah dengan Hang Jebat lebih rapat di Patani daripada Melaka sendiri. Sebab Melaka ketika itu dia melapati sampai Patani. Melaka ketika itu sampai ke Palembang. Bila kita pergi Palembang, kita kata pergi Melaka. Bila kita pergi Palembang, kita kata sebut kita Melaka ketika sejarah bermula. Ketika kita pergi Patani, kita sebut kita pergi Melaka. Dan sejarah Hang Tuah masih sama. Tetapi dalam sejarah Patani, sejarah Hang Tuah sangat jelas. Tempat persilatan Hang Tuah ialah di kawasan Patani. Itu dalam sejarah Patani. Sehingga kita lihat Islam berkembang. Dan tadi saya sebut bentuk binaan 3 tingkat masjid dalam acuan Capai ini masih wujud sampai hari ini. Dan dia membentuk ihsan iman dan Islam. Di luar Islam adalah kufur. Dan masjid merupakan tempat pembentukan akhlak, sebab akhlak ialah matlamat akhir dalam syariah kita. Dan Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tuan-tuan yang hormati, hadis Jibril ini menyaksikan bentuk masjid yang dibina dalam sejarah peradaban Islam, khususnya di Patani, di Jawa dan juga di Campah. Kita mempunyai bentuk dan pasapahnya lah Islam, iman dan ihsan. Inilah Wali Songo yang sebutkan tadi.
Kita lihat bagaimana asal-usul Wali Songo. Dan kita kembali kepada seorang keturunan Rasulullah yang diutuskan oleh Osmaniyah. Namanya Syed Hussein Kubro. Dan dia bertapak di Champa, kemudian di Petani, kemudian di Kelantan. Di Kelantan dia berkahwin dengan putri Kelantan dan melahirkan Wali Songo yang pertama, iaitu Maulana Malik Ibrahim, iaitu campuran antara kahwin campur di antara Syed Hussein Kubro dengan putri Kelantan. Melahirkan Wali Songo yang pertama, iaitu Sunan Malik Ibrahim Gresik, dan makamnya berada di Jawa. Dia mengambil nama Gresik yang ada di Petani untuk dikekalkan dengan namanya di Jawa. Gresik di Jawa, Gresik di Petani, merupakan dua sejarah yang terjalin oleh dakwah yang dihantar oleh Osmaniyah. Dan Syed Hussein Kubro ada datang dengan saudara-saudaranya ramai, dan adiknya bernama Syed Tanaruddin Al-Kubro, dan dialah disebut dalam sirah Melayu sebagai adiputra yang menjadi guru pada Hang Tuah. Rupa-rupanya Hang Tuah bersama dengan para ulama. Itulah yang tidak dicatatkan dalam sirah hikayat Hang Tuah. Dan kita lihat tuan-tuan, anak kepada Syed Hussein Kubro, dan di antaranya ialah cucunya bernama Syed Ali Nurul Alam. Dalam sirah Indonesia disebut sebagai Gajah Mada. Gajah Mada bukan seorang Hindu sebagaimana dicatat dalam sejarah Jawa, tetapi dia adalah seorang ulama besar, dan kita sebut dia Syed Ali Nurul Alam yang kuburnya ada di Petani. Sejarah ini barangkali tidak disambung oleh kajian sejarah Islam yang sebenar. Dan oleh sebab itu Syed Ali Nurul Alam ini ananda kepada Syed Hussein Kubro yang menurunkan rangkaian Wali Songo, dan mereka membentuk raja-raja Brunei, raja di Minangkabau, raja-raja di seluruh Cirebon, Champa, Petani, Nusantara, semuanya daripada keturunan yang sama, keturunan daripada Syed Hussein Kubro. Dan inilah yang menjadi ulama menyebarkan Islam di alam Melayu. Sehinggalah zaman keagungan Petani, ketika kita diserang oleh Siam, maka ulama kita di Mekah kembali semula ke Petani. Mereka datang daripada Jawa, mereka datang dari Sumatera, mereka datang dari Filipina, mereka datang dari Afrika, sama-sama berjuang. Dan Osmaniyah mengutuskan tenteranya yang ramai untuk berjuang menentang Siam. Dan panglima besar kita ialah Syekh Haji Wan Mustafa Wan Muhammad, iaitu datuk kepada ulama besar Syekh Ahmad Patani. Dan itulah sejarah perjuangan. Selepas itu kita kekalahan demi kekalahan. Dalam konteks ini, satu masa kita kehilangan Kamboja Desa yang sudah menjadi Thailand sekarang. Kemudian kita masih ada Petani, kita berjuangkan Petani, dan akhirnya kita kalah. Kekalahan kita sebab pembelotan daripada perjuangan kita sendiri. Kalau Champa jatuh disebabkan beloknya perjuangan Melayu, dan Petani jatuh sebab bangsawan mereka belok. Raja Jambu bersama dengan Siam mengalahkan kerajaan Islam sendiri, mengalahkan kerajaannya sendiri. Dan kita harus ambil iktibar bahawa apabila kita bertemu dengan musuh, selalunya orang Melayu bersama dengan musuh Allah. Kejatuhan Petani ada hubungan dengan pengkhianatan. Cukup malam tuan-tuan, ulama kita yang berjuang, yang kalah di hukumannya dipijak dengan gajah. Inilah bagaimanakah pejuang Melayu yang setia, sedangkan sebahagian Melayu bersama dengan penjajah. Akhirnya bumi kita telah jatuh ke tangan bukan Islam sampai hari ini. Mari kita lihat bagaimanakah di Petani. Kita lihat banyak tentera-tentera Osmaniyah yang dihantar ketika zaman keagungan Osmaniyah. Bahkan ketua perang utama Osmaniyah dihantar ke Petani, dan makamnya ada di Petani. Makam panglima-panglima perang Osmaniyah masih kita dapat saksikan, walaupun tidak dapat kita kenal siapakah mereka. Termasuk di Aceh, tentera-tentera Osmaniyah ada yang gugur syahid di sini, ada yang tidak balik, dan mereka berkahwin campur dengan orang Petani, sehingga orang Petani membentuk identiti yang berbeza dengan kita di sini. Mereka kahwin campur dengan orang Turki, dan kulit mereka lebih putih daripada kita, mereka lebih cantik daripada kita. Itulah sejarah. Dan ini satu contoh ketua perang besar Osmaniyah,
bukan dihantar untuk menentang Bosnia, tetapi dihantar untuk menentang Siam. Dan makamnya dikenal pasti di Patani. Ini ialah kubu-kubu panglima kita di Aceh. Aceh juga bersama dengan Osmaniyah, sebab Aceh juga sebahagian daripada Osmaniyah. Dan perjuangan kita tidak pernah disempatkan oleh geografi. Kita satu ummah, satu perjuangan. Dan itulah sejarah agung satu masa dulu. Kalau kita pergi ke Aceh, tuan-tuan, surat-surat ini ialah utusan di antara Sultan Aceh dengan Raja Osmaniyah. Ketika kita mula diserang oleh Portugis, kita diserang oleh Belanda, kita diserang oleh British, maka surat-surat ini menyaksikan betapa pengkhianatan datang daripada kerajaan Islam sendiri. Dan bagaimanakah mereka bersama dengan Portugis? Mereka bersama dengan Belanda. Raja Haji mengatakan, ketika aku mengumpulkan seluruh pejuang-pejuang Melayu di bumi Melayu. Tapi sayang, ketika aku diteluk ketapang, kata Raja Haji, aku tidak sangka bahawa panglima Melayu yang aku asuh, mereka rupanya Melayu, tetapi berwajah hati mereka Belanda. Ketika kami bersujud, kata Raja Haji, kawan bangun tikam kawan sebelah. Itu perkataan Raja Haji. Wahai Melayu, kamu penderhaka, kamu bangsa pengkhianat, kata Raja Haji. Dan sekiranya aku kesorangan, aku menentang Belanda, biar peluru menembusi dadaku, namun aku tidak berpaling. Biar dada aku ditembus oleh peluru Belanda, tetapi kawan aku telah belot. Kawan aku telah belot. Mereka bersama Belanda, tetapi mereka ada dalam barisan aku. Dan jatuhnya Raja Haji ialah sebab pengkhianatan daripada tenteranya sendiri. Mari kita ambil iktibar, tuan-tuan. Malang kalau hari ini juga kita bersifat yang sama. Dan surat-surat ini menyaksikan bagaimanakah kejatuhan satu demi satu bumi Melayu. Ulama-ulama kita yang berkebun di Mekah, yang diiktiraf oleh Osmaniyah, kita baca sebahagian daripada mereka yang kita tak pernah kenal mereka. Antaranya Syekh Ahmad Zuki bin Ahmad Mishad Al-Batawi, orang Jawa. Bakir bin Nur Al-Jujawi Al-Makki, ini orang Melayu. Badawi bin Abdul Aziz Al-Lasami, Jami' Abdul Rashid Ripai Al-Bugisi, Jamaluddin Abdul Khalid Al-Fatani, Sulaiman bin Muhammad Hussein Al-Palambani, Soleh bin Muhammad bin Abdullah Al-Kalatani, Soleh bin Mujian Al-Batawi Antagrani, dan Abdul Rashid Al-Bugisi. Ini tokoh-tokoh pejuang besar kita di Mekah. Yang satu pun kita tak kenal. Mereka lah yang mengasuh panglima-panglima perang kita di Mekah ketika mereka naik haji dan kembali untuk menentang penjajahan. Dan ketika kita merdeka, nama mereka tak pernah ditonjolkan sebagai pejuang. Nama mereka telah dipadamkan. Mereka puji Mak Kilau, tapi mereka tidak tahu siapakah guru Mak Kilau. Mereka puji Tak Janggut, tapi mereka tidak kenal guru Tak Janggut di Mekah. Dan mereka tidak kenal siapakah guru kepada Mak Kilau yang dilatih di Mekah. Dan tuan-tuan, sejarah kita terputus di tengah perjalanan. Mari kita kembali untuk merenung kembali. Petani menjadi tempat perjuangan. Ini ulama kita yang lebih mutakhir. Walaupun mereka daripada berbagai-bagai tempat, tapi mereka dalam satu kalimah. Di hujung adalah Syekh Abdul Samad Al-Palani yang berjuang untuk menentang Siam bersama dengan muridnya Syekh Daud Batani. Di sebelah Syekh Abdul Samad Al-Palani ialah Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Kemudian Syekh Abdul Wahab Bugis sebelahnya, dan yang paling kanan ialah Syekh Abdul Rahman Misri, Jawa, iaitu orang Jawa. Ketiga-tiga ini mereka berjuang, keempat-empat mereka berjuang di Mekah. Mereka mengasuh setiap umat Melayu yang datang ke Mekah supaya kembali menentang penjajah. Sedangkan bangsawan kita bersama dengan penjajah. Mereka jadi mata-mata penjajah. Mata-mata maksudnya spy. Dan orang Melayu bekerja dengan penjajah sampai kita merdeka. Cukup malang, dan dia bercanggah dengan perjuangan para ulama kita. Tetapi bila ke mereka, yang dianggap sebagai pejuang ialah mereka yang bersama British, bukan mereka yang menentang British. Kalau kita lihat siapakah pejuang kita, ialah mereka yang dibenci oleh British, mereka yang dibunuh oleh British, mereka yang penjara British, mereka yang dihalau British. Itu pejuang. Mereka yang sama British, pakai macam British, makan macam British, bercakap British, itu bukan pejuang. Jangan kita tersalah memilih pejuang kita, supaya kita kenal pejuang sebenarnya. Pejuang kita lah yang ditangkap, yang dibunuh oleh British, itu pejuang. Yang bersama British, makan dengan British, menjadi penasihat British, bekerja sebagai penasihat British, itu bukan pejuang. Dan tuan-tuan, maaf, hari ini bukan kisah yang
manis, kisah yang pahit. Kita lihat ini ialah di Patani, Masjid Raja Patani. Kesan-kesan bagaimanakah pejuang-pejuang yang menjadikan ilmu sebagai asas perjuangan kita. Perjuangan tanpa ilmu, perjuangan yang tidak kuat. Oleh sebab itu dimantapkan dengan perjuangan akidah dan syariah kita, termasuklah tarikat dan sebagainya diperjuangkan di Patani. Kita dapati ketika zaman Osmaniyah, Syekh Dabatani apabila gurunya telah meninggal dunia, Syekh Abdul Samad Palani yang telah gugur syahid di Patani, di Darul Tiwat, telah kembali ke Mekah. Dilantik oleh Osmaniyah menjadi hal ehwal, mengurus hal ehwal timur di Mekah, termasuklah menjadi Syekh Haji untuk mengurus hal ehwal Islam Melayu di Mekah. Mari kita lihat sejarah Syekh Dabatani. Kalau tuan pergi ke Gresik hari ini, masih kita lihat kesan-kesan. Di sinilah tempat pondok pengajian Syekh Dabatani yang terbiak. Yang tinggal hanyalah pergi Syekh Dabatani, yang masih dikunjungi ini telaga Syekh Dabatani. Di sinilah tempat perjuangan Syekh Dabatani. Mereka mengajar ilmu-ilmu at-turath, ilmu-ilmu asas, ilmu-ilmu yang lanjutan, dan mereka juga berjuang. Mereka belajar ilmu sufism dan juga perjuangan. Yang tinggallah kesan-kesan perjuangan Syekh Dabatani. Kalau tuan melawat ke Gresik, lawatlah untuk kita kenang kembali perjuangan ulama kita, bukan perjuangan di medan ilmu semata-mata, tapi perjuangan untuk membebaskan tanah air daripada penjajah. Ketika itu, wakil Osmaniyah di Mekah ialah Osman Nuri. Osman Nuri Pasha yang menguruskan hal ehwal Mekah dan diserahkan pada seorang yang keturunan Rasulullah untuk menjadi Datuk Bandar ataupun sebagai penguasa Mekah, iaitu kita panggil sebagai Syarif Asyarif Hussein, yang dilantik oleh Osmaniyah. Tetapi sayang akhirnya Syarif Hussein yang telah belot dan menjatuhkan Osmaniyah. Kita lihat inilah ulama kita, Syekh Abdul Samad Al-Palani sebelah kanan dan anak muridnya Syekh Dabatani. Syekh Abdul Samad Al-Palani ialah orang Kedah, bukan orang Palembang. Ayah dia pun di Kedah. Namanya Palembang sebab dia pernah keturunannya daripada Palembang. Dia menjadi mufti, qadhi di Kedah untuk melaksanakan hukum Islam ketika Sultan Mahmud Jiwa. Ketika Sultan Mahmud Jiwa, Islam dilaksanakan di Kedah. Mereka melaksanakan hukum hudud di Kedah. Ketika Syekh Abdul Samad Al-Palani dan ayahnya menjadi mufti Kedah. Apabila telah syahid tokoh besar ini, maka muridnya Syekh Dabatani mengambil peranan yang sama. Ini kubur Abdul Samad, Syekh Abdul Samad Al-Palani terbiar dalam kebun getah di Darul Tiwat. Tidak jauh daripada Teluk Manuk, tuan-tuan, yang kalaulah tuan-tuan ada rombongan ke Petani ataupun ke tempat ini, lawatilah untuk kita kenal perjuangan mereka. Dikatakan bahawa setiap ekspedisi yang diketuai oleh Syekh Abdul Samad Al-Palani, Siam sentiasa kalah. Dan Siam mencari ruang untuk membunuh Syekh Abdul Samad Al-Palani. Dalam kesempatan mereka membunuh Syekh Abdul Samad di sini, maka syahidlah guru besar ini. Badannya dikubur di sini dan kepalanya dibawa ke Bangkok, dipamerkan dalam Royal Museum of Bangkok, dan saya dipahamkan darah masih menitis daripada kepalanya di Bangkok. Dan inilah perjuangan yang ikhlas ketika itu, berjuang di atas akidah yang benar. Dan begitu juga dengan pelajar mereka yang dilatih sama di tanah air ataupun di Mekah, yang sama-sama berjuang, tetapi kita sentiasa dibeloti oleh kawan kita sendiri. Dan generasi yang seterusnya, kita kena kenal ulama besar kita di Mekah. Yang sebelah kiri ialah Syekh Al-Nawawi Al-Bantani, orang Jawa, Syekh Ahmad Al-Batani, dan Syekh Tok Guru Tok Paluh yang dilatih di Mekah supaya kembali tanah air dan mengasuh pendekar Melayu menentang penjajahan. Dan antara murid-murid yang dilatih di Mekah diutuskan ke Pahang untuk melatih Datuk Muhammad Mak Kilau. Mak Kilau itu murid yang dilatih oleh guru yang balik ke Mekah. Dan di antara guru yang melatih pejuang-pejuang di Pahang ialah Syekh Osman Seni, yang dilatih di Mekah sebagai wakil Osmaniyah. Dalam sejarah kita hanya sebut Mak Kilau, tapi kita lupa siapakah mereka yang mengendalikan kesatuan perjuangan yang sebenarnya. Dalam filem Mak Kilau ini tidak muncul sama sekali sejarah Mak Kilau, half truth, bukan kebenaran yang sebenarnya. Maafkan saya tuan. Kita lihat Syekh Ahmad Batani di tengah, dilantik menjadi Menteri Hal Ehwal
Osmaniyah di alam timur. Dan dia sentiasa pergi ke Istanbul menerima titah daripada Sultan Osmaniyah untuk disampaikan ke alam Melayu. Di antara tugas Syekh Ahmad Patani yang ulama besar kita ialah untuk menyatukan antara Kelantan, Terengganu, Petani dan Kemboja sebagai sebuah negara Osmaniyah Timur. Dan kita merintah di bawah seorang khalifah. Khalifah yang dicadangkan ialah Sultan Zainal Abidin III Terengganu dan Raja Kelana Ali daripada Riau. Itu calon untuk khalifah untuk tiga negara ini. Tiga negeri ini iaitu Kelantan, Terengganu, Petani dan Kemboja harus disatukan. Kemudian satukan dengan Pahang, Johor, kemudian Jawa, Filipina, Aceh dicantumkan di bawah seorang khalifah. Dan peranan ini dimainkan oleh Syekh Ahmad Patani. Sayang, penjajah telah mengetahui rancangan besar ini yang kita sebut sebagai Melayu Raya. Petani termasuk dalam rangkaian tersebut. Mereka telah pecahkan kita kepada negara yang kecil supaya kita hilang kekuatan. Dan Syekh Ahmad Patani telah meninggal dunia di Arafah pada tahun 1908, maka rancangan ini tidak berjaya. Kemudian kita lihat perlembagaan di Johor telah dirancang. Kemudian undang-undang tubuh kerajaan Johor telah dirancang supaya kita membentuk sebuah kerajaan sendiri. Begitu juga di Terengganu. Kita membentuk sebuah perlembagaan ketika zaman Sultan Zainal Abidin III dalam persediaan untuk menjadi negara ini sebagai sebuah kerajaan Osmaniyah sebelah timur. Supaya kekuatan kita daripada ditembusi oleh penjajah, tapi sayang kita dibeluti oleh pejuang kita sendiri. Kebanyakan bangsawan kita bersama British di Melaya. Kebanyakan bangsawan di Jawa, mereka bersama dengan Belanda. Dan cukup menarik, cukup menyayat hati tuan-tuan. Keraton-keraton di Jawa bersama Belanda menjajah bangsa mereka sendiri. Keraton-keraton yang menjadi bangsawan di Yogyakarta, di Solo, bersama dengan penjajah, menjajah bangsa mereka sendiri. Dan bangsa Jawa dianggap sebagai bangsa yang paling hina ketika mereka dijajah oleh bangsa mereka sendiri dan oleh Belanda. Cukup malang. Tetapi pejuang yang dilakukan di Mekah tidak cukup untuk membebaskan tanah air kita daripada penjajahan tersebut, dan usaha diteruskan. Dan dalam konteks ini, Syekh Ahmad Patani menulis kitab Furuk Masail yang kita masih belajar sekarang dalam konteks untuk menyediakan dalam konteks Melayu, perjuangan dan sebagainya. Dalam kitab Furuk Masail bahkan akhirnya lah tentang jihad, tuan-tuan. Ia adalah khusus untuk bangsa Melayu. Termasuk juga lah persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan bangsa Melayu. Furuk Masail harus kita belajar kembali, tuan-tuan, untuk melihat perjuangan. Dan kitab ini terus ditulis khusus untuk bangsa Melayu. Termasuklah binatang-binatang yang terdapat di alam Melayu ini, apakah taraf kehalalannya dibincangkan dalam kitab Furuk Masail. Dan inilah sebagai perjuangan satu masa dulu. Dan ini ditulis ketika perjuangan. Kalau bisa beritahu saya. Kemudian kita sudah hampir jatuh. Yang kita tinggal petani, kita sudah hampir jatuh. Dan kejahatan British bersama Siam. Kalau kita pergi ke Seketingkera, kita dapat melihat di sinilah bumi kita terakhir, yaitu di kawasan Ketingkera ini. Okey, silakan.
Alhamdulillah, kita sambung sekali lagi. Perjuangan kita untuk pertahankan petani telah kecundang. Akhirnya kita kalah. Tentera Bergajah Siam sangat kuat dan kita kalah di silah-silah perjuangan. Meriam kita terbesar sebagai petani dirampas oleh Siam dan sekarang masih dipamerkan di museum di Bangkok. Ini sisa-sisa perjuangan kita bila kita kalah. Kekalahan kita bukan benar-benar kekalahan tetapi pengkhianatan yang sentiasa berlaku. Kali ini dilakukan oleh bangsawan kita sendiri. Bangsawan bersama bangsawan merebut tahta, salah satunya bersama dengan Siam untuk mengalahkan saudaranya sendiri. Mereka bersama dengan Siam untuk mengalahkan adik mereka sendiri. Abang menjadi raja dan di bawah pengaruh Siam dan jatuhlah petani. Inilah nasib kita tuan-tuan, supaya kita ambil iktibar daripada sejarah kita yang panjang. Sejarah kekalahan. Sejarah kita menang satu masa dan sentiasa kita dikhianat di kemudiannya dan kita kalah kembali. Sejarah daripada campa barangkali sampai hari ini. Dan cukup malam bila British berada negara kita, mereka mengadakan perjanjian dengan Siam dan menyerahkan sebahagian besar daripada bumi petani kepada Siam dan sebagai balasannya Siam menyerahkan Kedah Kelantan kepada British. Dan bagi mereka fair and square. Tetapi raja yang merintah petani tidak diambil kira sama sekali. Di sini penghinaan kepada Raja Melayu tuan-tuan. Bumi Melayu, penjajah yang tak ada mengena dengan bumi petani. Mereka berpakat untuk menyerahkan bumi yang mereka bukan punya. Dan syarat perjanjian tuan-tuan mesti melibatkan 3 pihak yang terlibat. Tetapi dalam perjanjian Siam dengan British hanya 2 pihak yang terlibat. Mereka yang terlibat benar-benarnya Siam petani tidak dilibatkan perjanjian dan terserahlah bumi kita yang terakhir. Ini raja kita terakhir, Sultan Kamaruddin. Dan dia telah hilang sehingga kubur pun tidak tahu di mana. Baru ini saya berjumpa dengan keturunan mereka dan dikatakan moyang saya tidak tahu dikubur di mana saja. Sebab Siam, British sangat takut sekiranya keturunannya bangkit untuk menuntut kembali bumi petani yang diserahkan tanpa terlibat dengan tuan punya sendiri. Dan kalaulah perjanjian melibatkan 3 pihak, yang 2 saja yang tertangi dan perjanjian ini tidak sah. Sekarang intelektual kita, petani, sedang berjuang di peringkat antarabangsa untuk melihat perjanjian Siam British tidak sah. Dan mereka sedang berjuang di Eropah. Kita sama-sama doa daripada jauh sebab perjanjian Siam dan British tidak sah sebab tidak melibatkan pihak yang sebenarnya, iaitu Raja Petani. Jatuhlah sebuah lagi empire kita. Tadi kita jatuhkan campa. Kemudian kita jatuh ke Mojadesa. Kita jatuh petani.
kita jatuh Singapura yang ada sekangkang kera sekarang. Tuan-tuan yang semati, kita hanya ada sekangkang kera. Apakah kita masih dapat wariskan kepada generasi kita dengan sekangkang kera ini, ataupun dia akan hilang dalam perjalanan? Wazabillah. Ini sejarah yang harus kita pelajari. Mereka yang tidak percaya sejarah, sejarah akan ajar mereka sekali lagi. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah mengatakan, ambil iktibar bagi mereka yang ada mata hati dalam sejarah. Terjatuh satu lagi bumi kita, terlepas satu lagi, dan kita sekarang melepasi sempadan, kita masuk ke negara kita yang terlepas, dan orang lain sudah menjaganya. Pejuang-pejuang petani tidak sanggup, mereka sebut mereka selatan Thailand. Kami bangsa petani yang merdeka. Sebagaimana pejuang-pejuang Palestin yang bumi mereka bernama Israel sekarang. Mereka memanggil, mereka tidak pernah iktiraf bumi itu Israel. Sebagaimana pejuang petani sebenarnya, mereka tidak pernah iktiraf itu selatan Thailand. Kalau kita panggil, kita pergi ke selatan Thailand, mereka menyentuh hati mereka. Kita merobek perjuangan mereka. Orang Malaysia dengan senang-senang kami pergi selatan Thailand, merobak hati mereka. Sebab mereka tidak pernah iktiraf itu Thailand. Mereka masih memanggil petani. Sebab mereka tidak, sebagaimana pejuang Palestin tak pernah mengatakan bumi mereka itu Israel, tapi mereka masih kekal panggil Palestin. Tuan-tuan yang semati, maka keturunan Raja Petani hilang dalam perjalanan. Kita tengok kembali bumi kita yang penuh dengan tema kemelayuan. Asalnya bukit, sekarang jadi Phuket. Kita panggil jala, sekarang panggil yala. Kita panggil Naratiwat, asalnya Menara. Kita panggil Tak Baik, asalnya Pertabalan. Dan nama-namanya berbagai-bagai yang telah dibunyikan dengan tak. Pantai Bismillah kita panggil Samila sekarang. Dan Pantai Warbi kita panggil Kerabi sekarang. Dan mereka ubah sedikit demi sedikit identiti Melayu kita supaya hilang identiti. Dan hari ini kita pergi ke bumi kita seolah kita pergi ke bumi asing. Cukup sedih tuan-tuan kita melihat dengan sejarah kita. Dan ada pelawat yang pergi dengan tidak tanpa sejarah, mereka bergembira dengan selatan Thailand mereka. Satu masa Jepun datang, Jepun masuk melalui Thailand, masuk melalui Patani, dan terus ke bawah. Satu demi satu. Apakah sebab Jepun datang ke sini? Sebab ulama besar kita di Mekah, Syekh Ahmad Patani, mengutus kepada Raja Siam, Raja Jepun, supaya datang sama-sama untuk menghalau musuh umat Islam di sebelah timur. Dan mereka lah British di Tanah Melayu, Belanda di Jawa, dan Spanyol Amerika di Filipina. Ulama kita berbincang di Mekah dan mereka putuskan wajib setiap orang Islam menyokong Jepun yang datang untuk menghancurkan British tanah air. Tapi bila Jepun datang, British mengatakan Jepun melanggar tanah air. Sedangkan Jepun datang untuk membebaskan bumi ini daripada British. Sejarah ini tak tulis sampai hari ini. Dan di Indonesia, Jepun telah merdekakan Indonesia daripada Belanda. Soekarno diberikan kemerdekaan oleh Jepun, tuan-tuan. Sampai hari ini tidak dinyatakan. Soekarno melaungkan kemerdekaan daripada Jepun, bukan daripada Belanda. Dan sejarah kita masih belum ditulis dengan sempurna. Apabila Jepun sampai ke Kedah, ulama kita bersama-sama menyambut kedatangan Jepun, sebab ulama kita mengatakan di Istanbul wajib untuk menerima Jepun sebagai pembebas kepada perjuangan British. British mengatakan ini musuh kita, Jepun musuh kita, kata British, dan tentera Melayu dikerah untuk menentang Jepun yang datang untuk menolong Melayu. Kata Jepun, kami datang ke Kedah, kami disambut oleh orang Melayu. Kami sampai ke Selangor, kami disambut besar-besaran oleh Selangor. Kami sampai ke Johor, kami ditentang di Bukit Bakri, di Bakri. Pertama kali kami ditentang. Kami tak sangka, bagaimana kamu menentang kami, kamu jemput kami. Kamu jemput kami, tapi kamu menentang kami di Bakri. Malam itu, kami berperang satu malam saja. Dan British, tentera pada pengecut, satu malam mereka kalah di Bakri. Esok kami lihat mayat yang mati. Kami menangis, yang mati ialah bangsa kami, bangsa Melayu, bangsa India. Yang kami datang untuk menolong mereka.
Kami mengajak untuk sama-sama menghalau British. Kami sampai ke Singapura. Di situ ada tentera Melayu yang bertahan di Bukit Candu. Kami berikan tawaran, wahai tentera sekalian, kami datang untuk menetamu. Dan seorang lieutenant di Bukit Candu mengatakan, biar putih tulang, jangan putih mata. Kami tembak dia. Kenapa kamu lawan kami? Kami panggil kami. Rupa-rupanya British berita bahawa kita bersama ulama tidak disampaikan kepada British, tak sampai kepada tentera kita. Tentera kita bersama dengan British. Maafkan saya tuan-tuan, sejarah yang belum saya sebut di mana-mana. Dan inilah sejarah yang malang. British terperanjat sebab Siam yang ada hubungan dengan British telah belok kononnya memberikan Jepun masuk ke tanah Melayu. Oleh sebab itu tuan-tuan, British segera memadamkan perjanjian British yang menyerahkan petani kepada Siam. Sekarang petani diserah kembali kepada Melayu. Petani diserah kembali ke Melayu. Tuan-tuan, ini kita tak tahu. Dan oleh sebab itu, Tengku Mahmud Yudin ketika itu masih lagi di bawah Jepun, diberikan mandat oleh British, sekiranya Jepun kalah, maka kamulah akan dikembalikan Sultan petani yang baru. Petani akan dibebaskan kepada Melayu kembali. Sebab mereka Siam telah belok dengan British, maka petani akan diserah kembali kepada Melayu. Tuan-tuan, bom di Hiroshima, satu perbuatan yang paling tidak berakhlak dalam sejarah peperangan. British dan Amerika kalah dengan Jepun. Tetapi Amerika bom wanita dan kanak-kanak di Hiroshima dan Nagasaki. Di situ tidak ada tentera. Dan Amerika sangat pengecut dalam konteks ini sampai hari ini. Perkara ini masih dibincang dalam peperangan. Apakah bom ini satu jenayah yang terbesar dalam sejarah perang? Dan pengikut-pengikut British di Melaya sangat bergembira, sedangkan ini satu jenayah yang tidak pernah dibincangkan dalam mahkamah dunia. Dan oleh sebab itu, kembalilah British ke tanah Melayu. Kemudian petani diserahkan kembali kepada Raja Petani. Perdana Menteri Siam meminta jasa Jeneral Amerika yang berkuasa di kawasan Asia Pasifik, namanya General Gullis MacArthur. Tuan, bumi ini ialah bumi kami asalnya. Kami dengan British telah berjanji petani bumi kami. Tapi sekarang ditarik balik oleh British. Dengan budi baik tuan, kami minta supaya petani dikekalkan di bawah Siam. Dan desain oleh MacArthur tanpa memahami sejarah yang asal. British telah menyerahkan kuasa di Asia Pasifik kepada Amerika. Dia saing tanpa mengetahui sejarah yang berlaku pada petani dan nasib bangsa Melayu. Sekali lagi petani jatuh pada Siam. Dia tak terlepas pada tahun 1945, tapi kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mempertahankan kemerdekaan petani dan kita terlepas sekali lagi pada Siam. Inilah yang sedang dibincangkan oleh kawan kita di Geneva. Mereka sedang berjuang di peringkat antarabangsa, di peringkat undang-undang, dan kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan untuk masukkan perkara ini dalam mahkamah dunia. Sekarang tuan-tuan, cukup malam kita pergi ke sebelah sana. Hanya disepadan oleh sebuah sungai yang sempit. Tidak ada satu sepadan antarabangsa dunia yang memisahkan dua saudara, tidak ada. Dan sempadan Siam, Thailand, Malaysia ialah memisahkan dua saudara. Saudara saya masih banyak di sana, tuan-tuan. Memisahkan dua saudara, tidak ada satu jalur sepadan antarabangsa dunia yang memisahkan dua saudara yang sama, tidak ada. Kecuali sejarah petani. Sejarah malam yang terlepas. Dan marilah kita sama-sama berdoa. Bila kita menyeberangi sungai ini, kita melihat bumi yang terlepas. Tetapi tuan-tuan yang melawat ke petani dan menyebabkan kami pergi ke Selatan Siam, merobek hati pejuang-pejuang yang sudah berjuang. Kita orang Malaysia datang dengan rombongan, kami pergi ke selatan Thailand. Merobek hati perasaan pejuang-pejuang yang sebenarnya. Sebagaimana tuan pergi ke Palestin dan kami pergi ke Israel. Apakah perasaan pejuang Palestin? Itulah yang dapat saya gambarkan dengan perjuangan ini. Perjuangan diteruskan dan Tengku Mahmud Muhyiddin harus dihapuskan.
Oleh sebab dia berhak untuk mengembalikan petani di bawah kerajaan petani Islam yang kembali, dan dia telah meninggal dunia di Kota Baru. Dan perjuangannya diteruskan oleh Haji Solo yang berjuang untuk kembalikan petani ke tangan mereka kembali, dan akhirnya dia telah dimasuk dalam goni, dicampak ke dalam laut. Ini perjuangan syahidlah Haji Solo. Dan sekarang mereka masih berjuang. Mereka tidak pernah iktiraf bahawa negara mereka bernama Satu Syam. Mereka adalah petani merdeka. Perjuangan mereka kadang-kadang mereka menubuhkan pembebasan Palestin, pembebasan petani pada tahun 1968, dan mereka tidak pernah mengiktiraf bumi mereka adalah bumi yang telah bernama Thailand. Mereka masih memanggil petani. Dan tuan, sekarang petani hanya tinggal sebuah masjid. Di daripada sebuah empire yang besar sampai ke besar, hanya tinggal sebuah negeri yang kecil, sebuah daerah yang kecil, dan sekarang tinggal sebuah bandar yang kecil, dan simbol Islam yang masih adalah masjid di petani. Dan cukup malam tuan-tuan, pejuang-pejuang telah berjuang. Mereka berjuang berpuluhan tahun, dan ada yang masih terus berjuang, dan mereka tidak akan serah bumi mereka setapak pun. Tetapi ada sikap yang lain. Mereka mengatakan daripada kita berjuang tanpa hasil, lebih baik kita berunding dengan mereka. Ini satu pendekatan yang kita tidak ada komen. Mereka yang lebih mengetahui apakah yang berlaku di negara mereka. Sekarang dua pendekatan. Satu, terus berjuang. Dan ini peluang syahid untuk kita cari. Tidak senang untuk dapat syahid hari ini, sama ada di Palestin atau petani. Kenapa kita harus hilangkan peluang untuk kita syahid? Ada satu kumpulan lebih baik kita berkompromi dan kita akui bahawa kita hidup bersama. Dan ini akan menjadikan proses damai, serta proses yang disokong oleh sebahagian pejuang. Sebahagian tidak menerimanya. Maaf tuan, kalau tuan ada dalam majlis ini, maka inilah sebahagian daripada analisis kita daripada jauh. Dan sekarang kita lihat Malaysia telah mengambil peranan untuk ke arah kerjasama ini. Dan kita akan tahu bahawa Siam tidak pernah ikhlas dalam perjuangan ini. Mereka ingin menyekat daripada perjuangan-perjuangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu mereka telah adakan berbagai-bagai perundingan, dan kita menjadi orang tengah. Dan kita harap apa-apa saja kejayaan dan keamanan berlaku di Siam, tetapi kita akan tahu sejarah. Perjuangan mereka tidak akan pudar dengan apa saja keputusan, selagi petani tidak merdeka. Itulah perjuangan yang hakiki. Dan inilah satu gambaran saya melawat 2 kali dalam beberapa bulan lepas. Kami melawat kembali kenangan-kenangan orang Melayu kita di sana sebagai gambaran. Mereka masih hidup sebagai budaya Melayu yang asli, yang sudah tidak ada negara kita. Tulisan mereka masih lagi tulisan Jawi. Mereka lebih Melayu daripada kita. Dan mereka sangat banyak bekerja hanyalah dengan jual pakaian. Dan inilah suasana yang ada sekarang. Dan ini lawatan kami, dan untuk melihat perjuangan cita mereka, melawat pondok-pondok yang masih tinggal, dan mereka masih seperti kita tahun 60-an. Dan saya cadangkan masjid kalau sekiranya ada kesempatan, buatlah satu rombongan untuk kita merasakan perjuangan mereka, untuk kita sama-sama merasakan apakah yang mereka rasakan. Walaupun kita menerima hidangan yang istimewa di hotel, tetapi mereka hidup sangat-sangat sederhana. Dan masjid-masjid yang masih ada, dan mereka telah berjaya membina sebuah universiti. Dan ini ialah pemimpin mereka di selatan, di petani. Mereka sudah ada universiti sekarang. Dan kejayaan ialah kejayaan yang dihadapi oleh mereka dalam bentuk yang sangat sederhana. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita ada satu lagi. Oleh kerana Thailand, oleh kerana petani, hubungan dengan Turki masih diteruskan oleh kerajaan Turki sekarang. Kerajaan Turki sekarang datang ke petani dan memberikan uang yang banyak untuk membina sebuah museum Turki Alam Melayu. Dan hubungan ini telah dimaterai oleh antara Turki dengan petani. Rupa-rupanya banyak tulisan-tulisan yang lampau yang ada hubungan dengan petani ketika kita berada di bawah Osmaniyah yang disimpan di sini, antaranya Al-Quran yang lama. Kemudian mereka mengadukan kita untuk melawat, untuk melihat sejarah tulisan ulama kita yang dikumpulkan di sini dengan bantuan daripada Turki. Kitab-kitab Al-Quran yang terbaik disimpan di sini antaranya, dan mereka ada museum yang diberikan bantuan oleh kerajaan Turki hari ini, dan untuk menyimpan khazanah tulisan
manuskrip, makhtutat yang masih ada. Inilah di antara gambaran yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan dan contoh tulisan. Ulama kita menghasilkan tulisan yang berbagai-bagai dalam berbagai ilmu, dalam bidang-bidang aturas, dalam bidang-bidang yang asas, dalam bidang pelayaran, dalam bidang peperangan, dalam bidang pertanian, dalam falak, di dalam kimia, dalam falsafah, semuanya dikumpul di sini, termasuk cara untuk membuat emas. Dan ada sebuah manuskrip bagaimanakah untuk mencipta emas. Ini dilakukan oleh Syekh Ahmad Qahtani dan ini emas yang mereka katakan mereka ciptakan. Kitab ini disembunyikan di sini. Tuan-tuan, inilah antara ilmu yang umat Melayu yang masih ada, termasuk teknologi membuat kertas. Satu masa dulu kertas yang dihasilkan di kawasan ini sangat bermutu. Dan Al-Quran yang dipamerkan ini adalah Al-Quran yang usia 1300 tahun. Dibuat di atas kulit kambing. Sebanyak 350 ekor kambing disembelih untuk menghasilkan Al-Quran yang dihasilkan ketika zaman kerajaan Abbasiyah, tersimpan di sini. Dan lawatilah untuk kita merasakan keagungan tamadun Melayu yang masih dapat kita saksikan melalui hubungan Turki moden dengan petani dan mereka masih memanggil petani. Inilah sebahagian daripada perjuangan mereka dan kita dapat lihat sebahagian daripada hubungan tersebut. Wa qul i'malu fasallallahu alaikum rasuluh wal mu'minun. Wasadrun ila ilmi rabbil syahadah fa innabikum bima kuntum tamadun. Akhir sekali saya ingin berkongsi tuan apa yang saya lawati. Inilah satu video yang saya kalau kita dapat kongsi bersama untuk menyaksikan perjuangan mereka. Tapi sayang, saya tak boleh buka dan setakat itulah saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.